Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ni kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, ya, kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abulai As-Samarkandi. Kita baca bab mukaddimah dia dulu. Segala puji bagi Allah yang memimpin kita dengan tuntunan kitabnya dan melebihkan kami dari lain-lain umat dengan semulia-mulia kekasihnya. Pujian yang dapat mencapai keredaannya dan mendapatkan yang tersembunyi dari pemberiannya dan menjadikan kami orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya dan mengetahui hak-hak para walinya, dan salawat serta salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terpilih serta keluarga dan sahabat serta semua umatnya. Abulai atau nama sebenar Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi telah berkata, ketika saya mengetahui bahawa kewajipan tiap-tiap orang yang diberi ilmu makrifat dan nikmat sebagaimana yang tersebut dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah bijaksana dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. An-Nahl ayat 125. Penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi nasihat kepada kami pada waktu-waktu yang lapang. Baginda khawatir akan menjemurkan kami. Maka saya kumpulkan dalam buku ini beberapa nasihat hikmah, semoga memuaskan bagi orang yang memperhatikannya. Dan pesanku agar supaya diperhatikan dan difikirkan untuk pribadinya sendiri, kerana diajarkan kepada orang lain, sebab Allah telah menyuruh kami dalam ayat, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Ni ayat ni ditulis salah sikit ni, apa dia, ayat dia terbalik. Jadilah kamu orang yang beramal melaksanakan apa yang diajar kepada orang-orang dan apa yang kamu pelajari. Pada asasnya, setiap ilmu yang kita miliki, yang pertama kita perlu amalkan. Ilmu kena faham molek, kamu kita amalkan mengikut ilmu yang kita dapat tadi. Setelah kita amal, kemudian kita sampaikan pada sesama manusia. Lepas tu Islam berkembang melalui kaedah macam ni. Dia beramal kan dia sebar, dia amal dia sebar. Walaupun dia dapat satu ayat saja, dia sebar ilmu yang dapat dari Rasulullah tadi. Pasal Islam berkembang cepat. Kita tak nak, kita dapat ilmu, kita sampai pada orangnya. Kita tak tahu pelekor, kita tak amal dengan ilmu yang kita faham tadi. Ya? Walaupun pasal orang zaman dulu, ilmu sikit dia belajar, tapi dia beramal dengan ilmu. Itu kelebihan dia orang. Dia beramal dengan ilmu. Sekarang ni orang mungkin ilmu banyak, tapi ilmu untuk bercakap saja. Dia tak beramal dengan ilmu yang dia dapat tadi. Ya? Dia sibuk guna ilmu untuk sampai pada orang saja. Kadang-kadang dia sendiri tak beramal dengan ilmu tadi. Yang tu yang kita bimbang. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut pada Allah dari hamba ialah orang-orang alim. Al-Fatih ayat 28. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai orang berselimut, bangunlah dan peringatkanlah. Al-Mudaththir ayat 1 hingga 2. Mana Allah Ta'ala suruh kita bangun, mana get ready. Kerana bagi peringatan pada sesama manusia. Ya? Jangan asyik nak tidur je. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, maka bagilah peringatan. Ada semua kita terjemah gitu, maka bagilah peringatan kerana peringatan tu berguna bagi orang beriman. Abang suka terjemah cara tu. Maka bagilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang yang beriman.
tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyah ayat 55. Kemudian seterusnya Rasulullah bersabda, tafakkuru sa'ati khairum min ibadati sanah. Berfikir sesaat lebih baik dari ibadat 1 tahun. Berfikir sesaat lebih baik ibadat setahun. Itu Allah Ta'ala, Rasulullah nak tunjuk bahawa berfikir ni penting. Jangan pakai ikut bertutuli, jangan, kena fikir. Allah bagi akal supaya kita guna akal untuk berfikir. Mana berfikir sesaat, sekejap je, lebih baik pada ibadat setahun. Tapi saya boleh samakan dia cerita dia, iaitu ibadat 1 tahun tanpa memikirkan hikmah yang terkandung di dalamnya, terutama yang dapat merubah akhlak budi pekerti. Maksud dia tu ibadat yang orang buat lebih kurang lah, ibadat yang tidak sempurna. Dan sesiapa yang mencuaikan segala nasihat, sejarah sahabat-sahabat dan orang-orang solihin, maka ia terkena salah satu dari 2 macam. Sama ada ia berasa puas dengan amal yang sedikit, lalu berasa telah mencapai kedudukan orang-orang yang terdahulu, atau dia sombong dengan amal yang banyak, lalu berasa lebih baik dari lain-lainnya, maka akan gugur semua amalnya. Masalah kita dah beramal hak ni je. Kadang-kadang kita beramal sikit je tapi rasa hebat sungguh. Beramal sikit tak banyak beramal tapi rasa puas hati dengan amal hak sedikit. Ini satu masalah. Yang kedua, amal banyak tapi rasa kita hebat, kita baik. Tak ambuh belaka yang tu. Pasal kalau takdir kita boleh beramal pun, beramal itu juga dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan hidayah Allah Subhanahu dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kekuatan kita. Sebaliknya, apabila ia suka memperhatikan sejarah perjalanan hidup para solihin dahulu, ia akan berasa masih sangat sedikit amalannya, sehingga membuat ia lebih rajin untuk beramal dan menambah kebaikannya. Kepada Allah kami mohon taufik, semoga dapat berbuat segala kebaikan dan mencapai sebesar-besar keberkatan. Sesungguh Allah Maha Pemberi dan Maha Kuasa. Rasa cukuplah, sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.